Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Muhammad Syafi'i bin Abdul Rahim. Saya Muhammad Rais bin Ahmad Jais memegang kat matriks BA 2011-0285 dan ahli saya Betre Seli Anak Rani memegang kat matriks BA 2011-0219 dan kami dari kumpulan 8. Dan soalan kami adalah soalan 8 berbentuk huraikan pencapaian sosial budaya Kerajaan Silla bersatu sekitar 668 Masehi sehingga 935 Masehi di Semenanjung Korea. Seterusnya saya akan teruskan pembentangan ini dengan 1.0 yaitu pengenalan. Kerajaan Silla ini merupakan sebuah kerajaan yang sangat mewah dan telah memerintah wilayah Tenggara Korea pada 3 kerajaan yang berlangsung dari abad ke-1 Masehi sebelum Masehi hinggalah abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, kerajaan Silla ini telah terlibat dalam konflik yang berpanjangan dengan kerajaan-kerajaan jirannya, dan konflik ini berlaku di antara kerajaan Silla itu sendiri, kerajaan Bakje, Goguryeo, dan juga konfederasi Gaya. Ibu kota kerajaan Silla ini terletak di Kumsong yang kini dikenali sebagai Gwangju, dan kerajaan Silla ini ditabir secara berpusat dan sistem sosial kerajaan Silla ini adalah berbentuk hierarki. Di sini dapat dilihat kemewahan kerajaan Silla ini adalah dari segi mahkota emasnya yang mana dikatakan sebagai salah satu khazanah paling berharga di Asia Timur purba. Bukan itu saja, kerajaan Silla ini juga telah bekerja sama dan menjalinkan hubungan diplomatik bersama dinasti Tang China, dan ini menyebabkan kuasa dan penaklukan kerajaan Silla pada tahun 668 Masehi telah berleluasa di seluruh Semenanjung Korea, dan kerajaan Silla ini telah memerintah selama kurun abad ketiga 3 tahun dan digelar sebagai Kerajaan Silla Bersatu. Seterusnya adalah 2.0 yaitu latar belakang Kerajaan Silla Bersatu. Saya akan menerangkan yang pertama adalah tarikh penubuhan Kerajaan Silla, sejarah pengubahan dari nama Saro kepada Silla, dan juga konflik dan kerjasama yang dilakukan oleh Kerajaan Silla. Dikatakan tarikh penubuhan Kerajaan Silla secara tradisionalnya dikatakan pada tahun 57 sebelum Masehi, dan ini telah dicatat dalam Samguk Sagi, yaitu sebuah catatan sejarah 3 kerajaan pada abad ke-12 Masehi. Namun dikatakan petarikan ini adalah dianggap kurang betul ataupun kurang tepat dari sejarawan yang modern, dan ia lebih cenderung untuk memakai tarik yang lebih tua bagi merujuk kepada kerajaan Silla lama yaitu Kosilla. Panggilan Kosilla ini adalah bertujuan untuk membezakannya dengan zaman penyatuannya kelak. Dan kerajaan Silla ini pertama kali ditubuhkan semasa ketika Puak Jinhan di wilayah Tenggara Korea menubuhkan sebuah konfederasi, yaitu satu pergabungan antara wilayah. Dan pengasas kerajaan Silla itu adalah Kwok Gose ataupun dikenali sebagai Pak Hokose, yaitu pemerintah yang memerintah kerajaan Silla dari 57 sebelum Masehi hingga 4 Masehi. Dan beliau ini juga dikatakan dan dipercayai telah dilahirkan daripada sebiji telur ajaib berwarna merah menyala. Dan Hokgose ini kemudian menubuhkan ibu kota Saro yang kemudiannya dikenali sebagai Kumsong dan kini dikenali sebagai Gwangju. Dan nama Saro ini pada mulanya diambil daripada nama pertama bagi kerajaan tersebut yang dikenali sebagai Serebyol yang bermaksud Tanah Timur. Namun setelah itu nama Saro kemudian diubah menjadi Silla semasa pemerintahan Raja Bopyong, yaitu pemerintah dari tahun 514 Masehi hingga 540 Masehi, di mana pada waktu itu adalah berlakunya pemusatan kuasa adalah mencapai tahap yang lebih tinggi. Dalam pada itu kerajaan Silla ini telah meniti banyak masa-masa kemuncak semasa pemerintahannya, dan pemerintahan itu berlaku ketika pemerintahan Jejung, yaitu pada tahun 500 hingga 514 Masehi. Pada waktu itu hasil pertanian mencapai jumlah yang meningkat dan lebih banyak lagi akibat penggunaan kerbau sebagai haiwan pembajak semasa itu serta sistem pengairan yang lebih baik dan efektif. Kerajaan tersebut juga yaitu kerajaan Silla telah diperkayakan dengan sumber-sumber asli seperti besi dan juga emas. Antara barangan yang telah dihasilkan oleh kerajaan Silla itu sendiri ataupun sumbangan kerajaan Silla itu termasuklah penghasilan sutra, barangan kulit,
seramik, perabot berukir, dan juga peralatan besi untuk peperangan. Dan kesemua penghasilan ini telah diselia di bawah jabatan pentadbiran kerajaan Silla yang sangat berdedikasi. Baiklah, selepas kita melihat pengenalan serta latar belakang Kerajaan Silla Bersatu, kita akan beralih kepada pencapaian sosio-budaya Kerajaan Silla Bersatu sekitar 668 Masihi sehingga 935 Masihi di Semenanjung Korea. Sebelum wujudnya Silla Bersatu ini, agama Buddha telah menjadi agama rasmi terawal di Korea pada 372 Masihi. Dan perkara ini berlaku selepas ketibaan seorang padri dari China di Korea dengan imej Buddha serta kitab sucinya. Dan padri dari China ini dikenali sebagai Mo Malananda. Dan sebanyak pengenalan agama Buddha di Korea, agama ini dia telah meraih sokongan padu daripada golongan atasan yaitu golongan pemerintah serta golongan bangsawan. Dan menjelang pertengahan 500 Masihi, agama ini telah diterima secara rasmi oleh ketiga-tiga kerajaan Semenanjung Korea yang memerintah pada ketika itu, yaitu Kerajaan Silla, Kerajaan Pakche, dan Kerajaan Goguryeo. Dan disebabkan penerimaan agama Buddha oleh ketiga-tiga kerajaan ini, aliran Buddhism telah mencapai kemuncak utamanya semasa era Silla Bersatu pada 668 Masihi. Hal ini kerana agama Buddha ini dia telah berkembang sepenuhnya dan mengalami kematangan kerana agama ini dia dinikmati dan meliputi seluruh Semenanjung Korea. Walaupun agama Buddha mempunyai banyak falsafah, namun masyarakat Silla Bersatu ini mereka lebih cenderung kepada falsafah interdenominasi iaitu Tongpungyo ataupun dikenali sebagai Buddhism. Sosio budaya Silla Bersatu bukan sahaja mengalami pencapaian daripada segi agama, malahan pencapaian sosio budaya Kerajaan Silla Bersatu juga tertumpu kepada perkembangan pesat norma budaya istiadat Korea. Semasa era Silla Bersatu, Semenanjung Korea telah menikmati kemunculan kuil-kuil besar yang muncul satu persatu di setiap wilayah, terutamanya di wilayah Gyeongsang. Dan hubungan yang telah terjalin antara Kerajaan Silla dan Kerajaan Tang sebelum 968 Masihi telah menjadi pemangkin kepada pergembaraan Sami dan ulama Korea. Dan dapat kita lihat ibu kota Gyeongju telah dimodalkan mengikut ibu kota Tangshan di Kerajaan China. Hal ini kerana perkara ini berlaku kerana Sami dan ulama Korea sanggup mengembara ke Tang China untuk mengambil bahagian dalam budaya kosmopolitan yang cemerlang, sehingga ibu kota Gyeongju ini mereka telah membinanya dengan jalan yang luas dan lurus serta diletak pada corak kerit segi empat tepat mengikut ibu kota Tangshan di Kerajaan China. Penghasilan banyak imej dan pagoda Buddha granit juga telah berkembang pesat dan ini bersesuaian dengan ikonografi dan gaya yang dihasilkan di wilayah utara dan selatan China. Pengukir Korea mereka telah menggabungkan pelbagai gaya dari kawasan China yang berbeza dan sering mengintegrasikan kepekaan yang asli. Dan arca Buddha semasa era Silla Bersatu ini ia mencerminkan kosmopolitisme masyarakat Korea pada ketika itu. Baiklah, kita akan beralih kepada pencapaian sosio budaya yang ketiga iaitu kepesatan nilai kesenian. Semasa pemerintahan Silla Bersatu, nilai kesenian telah mengalami kepesatan di mana setiap perhiasan ataupun mana-mana perkakasan akan diperbuat daripada emas, di mana emas ini seperti kita sudah maklum bahawa ia merupakan logam yang bernilai dan mempunyai harga yang tinggi semasa zaman dahulu. Jadi hasil kerja payah karyawan Silla Bersatu yang paling diagungkan adalah mahkota emas yang bersalut gangsa. Dan mahkota emas ini dia menjadi bukti kukuh untuk ibu kota kerajaan Silla iaitu Kumsong yang digelar sebagai kota emas. Hal ini kerana mahkota emas dapat dan mudah dijumpai di kerajaan tersebut. Seterusnya,
bukan sahaja mahkota emas, mereka juga membuat perkakasan yang diperbuat daripada emas yang dihiasi manik-manik serta anting-anting jet yang dikenali sebagai magatama yang berbentuk bulat. Dan untuk pengetahuan, ini merupakan kekerasan ini dia memiliki berkaitan dengan simbol-simbol pedukunan. Bukan itu sahaja, pengukir Korea pada ketika itu juga turut memberikan tumpuan kepada nilai kesenian tembikar pada zaman Silla Bersatu, di mana kebanyakan tembikar pada ketika itu merupakan perkakas berwarna kelabu memiliki perhiasan yang sungguh indah. Dan bukan sahaja disalut dengan emas, pengukir juga turut memberikan perhatian mereka ke dalam ukiran dalam seni Minang, dan ini menyebabkan ukiran dalam seni Minang turut mengalami kepesatan, dan seni Minang pada zaman era Silla Bersatu pada ketika itu telah mempunyai nilai kesenian yang tinggi. Dapat kita lihat di gambar sebelah kiri yang merupakan monumen pada era Silla Bersatu, dikenali sebagai Monument of Martyrdom of Yi Chandon, di mana dapat kita lihat ukiran tersebut sangat ketara, dan ini menandakan pada ketika itu pengukir Korea bersifat selektif dalam tafsiran serta ukiran mereka. Baiklah, selepas kita telusuri dari segi pengenalan, latar belakang serta pencapaian sosial budaya yang telah dicapai oleh kerajaan Silla Bersatu, dapat kita simpulkan bahawa kerajaan Silla Bersatu ini telah mencapai kejayaan dari segi sosial budayanya. Walaupun pada ketika itu kerajaan Silla turut mempunyai konflik bersama jirannya, namun kerajaan Silla masih bertahan untuk seketika dan mampu menyumbang kepada sejarah Korea yang kita dapat lihat sehingga pada masa kini.